Okey, hari ni kita tengok salam belum bagi, malunya. Budak pula yang bagi salam, cikgu tak bagi salam. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey. Jumpa lagi pagi ni. Masih lagi dalam subtopik pembiasan Saya mencari button ni, mana button ni? Oh ni. Okey. Okey, jadi macam manalah kamu di sana? Okey. Boleh dengar? Halo? Dengar cikgu? Dengar Okey. Boleh nampak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Okey, ada yang kita apa ni, penerangan yang belum habiskan yang hari tu kan? Ke kamu tak ingat? Ingat ke ni? Betul cikgu. Ada yang bahagian belum habis tu. Tapi sudah habis, cuma belum dirumuskan. Belum dirumuskan. Okey. Jadi sebelum tu saya tanyalah, kalau siapa boleh dengar angkat tangan. Boleh nampak, boleh dengar. Baru saya tahu siapa yang ada, siapa yang pasang yang online saja ataupun dia pergi sarapan ke tapi dia online. Okey, tapi tak apalah, saya faham kamu ada je. Okey. Baik, jadi untuk yang fenomena pembiasan ini rumusan lah daripada apa yang dibentangkan tu. Tidak juga rumusan lah, maksudnya penerangan lebih detail berkenaan dengan fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan seharian. Tanpa kita sedari, sebenarnya banyak sangat pembiasan yang fenomena yang melibatkan pembiasan. Kalau kamu perasan dia ini paling logik lah. Kalau waktu siang, kalau siapa-siapa yang rumahnya dekat dengan masjid contoh kan, kalau azan kan, kalau berbanding dengan waktu maghrib malam isyak ke, berbanding azan waktu zuhur, mana yang kamu rasa boleh mudah dengar? Malam ke siang? Yang siang cikgu. Kalau rumah kamu dekat dengan masjid lah, maksud saya boleh capai suara masjid itu, boleh sampai dekat rumah kamu lah. Mesti waktu malam ke yang siang yang lebih jelas dengar? Waktu malam. Waktu malam dia akan lebih okey. Kecuali rumah kamu memang penduduk di rumah kamu memang jenis yang kuat karaoke, memang tak dengar apa-apa lah. Maksud saya yang okey, tak ada masalah. Kalau dia bandingkan malam dengan siang, yang malam tu lebih jelas dengar, boleh sampai di telinga kita dengan lebih jelas berbanding dengan waktu siang. Okey. Jadi sebenarnya itulah yang disebabkan oleh pembiasan. Maksudnya di sinilah dia menerangkan kenapa jadi macam tu. Okey, dalam gambar ini waktu siang. Kenapa waktu siang? Ini contohnya karaoke lah, tapi contoh tadi saya tunjuk azan lah, tapi ini karaoke lah, apa-apa lagu kan, rumah orang lain di jarak yang lebih jauh. Kenapa waktu siang tu bunyi yang sangat lemah lah yang kita dengar? Kenapa dia jadi macam ni? Dia menjauhi daripada telinga kita tu. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya macam tu? Kenapa dia tak macam ni waktu siang? Okey. Jadi sebenarnya dia inilah yang dikatakan pembiasan gelombang bunyi. Yang hari tu kamu belajar pembiasan gelombang air. Yang difokuskan hari tu adalah pembiasan gelombang air. Kalau gelombang air, dia menyebabkan perbezaan dari segi apa? Kedalaman kan? Satu kawasan dalam, satu kawasan cetek. Kan itu menyebabkan pembiasan gelombang air. Bila air dia merambat dari dalam ke cetek ataupun cetek ke dalam. Itu air. Kalau bunyi, dia tak ada kedalaman. Jadi dia merujuk kepada dua medium yang berbeza yang macam mana? Dia merujuk kepada ketumpatan udara. Ketumpatan udara. Udara sejuk dan udara panas. Udara sejuk dan udara panas. Macam gambar ni lah. Dia tak ada kedalaman di ruang atmosfer. Mana ada kedalaman? Itulah udara dia. Jadi dia merujuk kepada perbezaan dari segi mediumnya, iaitu medium yang berbeza ketumpatan udara. Maksudnya merujuk kepada satu udara panas, satu udara sejuk. Kalau gelombang air dulu berbeza kedalaman, satu kawasan cetek, satu kawasan dalam. Okey, ini kena faham. Kalau bunyi dia ketumpatan udara. Jadi saya buat sini ketumpatan udara. Tapi tak, dia cerita ni saya baca dulu. Mana ni ayat waktu siang ni? Okey, pada waktu siang udara berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas. Udara dekat dengan permukaan bumi lebih panas. Kalau kita ingat balik apa yang kita belajar dalam tajuk muatan haba tentu, bumi ni, tanah ni dia boleh menyerap haba dalam kuantiti yang sangat banyak kan. Jadi kita belajar dulu. Sebab itulah waktu siang
di tanah ataupun di kawasan dekat dengan tanah, udaranya lebih panas. Itu logik lah, semua orang tahu. Kan? Okey. Daripada udara yang di sebelah atas lah. Okey. Jadi udara di bawah lebih panas. Udara sini lebih panas. Lebih panas. Yang di atas udaranya lebih sejuk. Kurang panas lah. Okey. Jadi apalah dia punya apa ni? Dia punya point dia lepas tu. Okey, dia kata di situ bunyi, kalau saya baca ayat dia dulu ni. Bunyi bergerak dengan lebih laju dalam udara panas berbanding dalam udara sejuk. Okey, ni kita akan tengok nanti dari segi lukisan gambar lah kita boleh nampak. Jadi kalau kita fikir logik pun, kalau kamu masak air kan, uap air tu kan dia laju. Jadi maksudnya itulah menyebabkan bila dalam udara panas, udara tu dia boleh gelombang bunyi boleh merambat ataupun dipindahkan dengan lebih laju dan lebih cepat berbanding dengan udara yang sejuk lah. Okay? Dengan itu gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Ini dia kata gelombang bunyi dibiaskan melalui permukaan bumi. Dia tak tunjuk gambar dia macam mana jadi macam tu. Jadi kita buat, ni saya buat. Kalau dalam SPM saya tak tahulah batch kamu macam mana, tapi dalam soalan yang pernah saya jumpa, yang batch lepas tu, kamu kena explain dia ada 4 markah biasanya. Tapi explain dengan gambar pun tak ada masalah dalam fizik kertas 2 lah. Okey. Macam mana dia kata gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Ni. Jadi sebenarnya cerita dia, kita lukis lapisan-lapisan udara di atmosfera. Ini dekat dengan bumi, saya tulis sini bumi. Ini tanah lah ni tanah. Ini lapisan udara yang ini yang sangat panas, saya labelkan SP sangat panas. Ini yang panas, ini yang sejuk, dan atas sekali adalah sangat sejuk, SS. Kita nak tahu macam mana dia boleh lukis jadi macam tu. Dia menjauhi daripada telinga kamu. Ini dia punya detail dia. Jadi di kawasan dekat dengan bumi, sebelum tu kamu boleh ikut kita ni setakat mana ni. Saya mau terangkan kenapa dia boleh bergerak ke atas ni. Dia boleh merambat ke atas ni, terpesong ke atas. Dia tak masuk ke telinga orang tu lah. Jadi okey, ini sangat panas. Ini panas. Antara kalau kamu belajar dalam sains, udara panas dengan udara sejuk mana lebih tumpat? Dalam sains, udara panas dengan udara sejuk mana yang lebih tumpat? Hello, adakah line saya putus ni? Cek dulu. Panas. Ada respon ni. Okey, udara panas lebih tumpat. Kita kena tengok balik. Okey, senang cerita. Kalau kita masak air, uap panas tu dia akan ke atas kan? Dengan cepat kan dia akan ke atas kan, uap panas tu kan? Jadi yang ke atas tu maksudnya dia, kalau kamu rasa kurang berat ke dia lebih berat kalau dia naik atas? Kurang berat. Tapi jangan guna istilah kurang berat dalam ketumpatan, maksudnya dia kurang tumpat. Jadi apa-apa yang panas dia mesti kurang tumpat. Bukti je kamu panaskan air. Cuba kamu panaskan air, uap panas tu dia bergerak ke atas. Jarang saya tengok orang panas air uap dia turun ke bumi. Tak ada, dia akan naik ke atas. Maksudnya dia kurang tumpat. Bermaksud lapisan di bawah sini ni kalau saya labelkan ini sangat kurang tumpat. Saya buat SKT sangat kurang tumpat. Sebab dia sangat panas kan? Sangat panas maksudnya sangat kurang tumpat lah. Okey. Makin ke atas, kalau kawasan zon kedua tu dia suhunya tu makin kurang, maka saya label sini kurang tumpat. Okey, tadi sangat kurang tumpat. Yang ini sekarang ni kurang tumpat. Yang sejuk tu saya label lebih tumpat. Okey. Yang atas sekali saya label sangat tumpat. Maknanya udara paling atas adalah udara yang paling sejuk. Okey, maka dia adalah sangat tumpat. Okey. Boleh? Setakat ni okey? Cikgu, Ha. kan kalau ada matahari kan panas juga tuh kalau di udara. Ni mesti ada yang tanya macam tu. Kalau begitu saya tanya balik kamu kan, kenapa di Kundasang tu lebih sejuk daripada di Sepitang ni? Siapa boleh jawab? Kenapa di Kundasang lebih sejuk? Sepatutnya di Kundasang lebih panas sebab dia paling dekat dengan matahari. Kan kita kan di garisan khatulistiwa lagi lah. Jadi maksudnya dia tak ada kaitan pun dengan ketinggian. Maksudnya dia bukan tak ada kaitan, dia ada kaitan, tapi ada faktor yang lebih besar daripada itu, iaitu ketumpatan dan tekanan atmosfera. Di gunung ni cerita pasal ketinggian dulu lah. Di gunung, di kawasan lebih tinggi, dia punya tekanan atmosfera dia sangat rendah. Okey, tekanan atmosfera dia sangat rendah. Kamu dah belajar ke dulu tekanan atmosfera ada kan? Ada. Tekanan atmosfera di gunung sangat rendah. Kalau di dekat dengan bumi, tekanan atmosfera sangat tinggi. Jadi dia punya faktor yang lebih besar menyumbang kepada
cuaca ataupun keadaan itu adalah tekanan atmosfera juga. Tapi itu kita akan cerita detail lain kali. Tapi yang penting sekarang kita cerita berkenaan di pembiasan gelombang bunyi. Faktor utama dia adalah ketumpatan udara. Bukan dia punya tekanan atmosfera. Sebab kita berada di lapisan rendah. Kita tak cerita yang di gunung sekarang ni di aras laut yang saya cerita ni. Di sekitar dekat dengan permukaan bumi. Bukan di gunung macam Kundasang ke Kinabalu ke, tidak. Ini saya cerita di kawasan yang dekat dengan kita ni lah. Contohnya sekarang ni saya duduk sini, ada banyak lapisan di atas saya ni, daripada saya punya kaki, perut, leher dengan kepala saya. Dia punya beza di dekat dengan kita ni. Sekadar yang kita boleh ukur dengan ketinggian yang biasa lah. Okay? Jadi dalam pembiasan bunyi, inilah dia punya cerita dia. Jadi setiap lapisan udara tu semakin ke atas, udaranya semakin sejuk, ketumpatan udara dia semakin berkurang. Okay? Ketumpatan udara semakin berkurang semakin ke atas. Jadi kamu belajar di tingkatan, ada kamu belajar pembiasan di tingkatan berapa dulu tu? Tingkatan 2 ke sains. Kalau cahaya daripada medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat, adakah cahaya itu mendekati garis normal ataupun menjauhi garis normal? Yang kamu buat dulu masa tingkatan berapa tu kamu buat. Ada pasal pembiasan sudah tu kamu belajar. Daripada kawasan kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat, bila dia merambat tu, adakah gelombang itu dibiaskan menjauhi garis normal ataupun mendekati garis normal? Yang dulu kamu belajar. Apa jawapan kamu? Yang kamu belajar dulu, kalau saya lukis balik, ini udara, ini kaca. Dia ada eksperimen tu, kamu buat dulu masa tingkatan 2 ataupun 1 ke 3 begitu, saya tak ingat. Tapi kalau tak buat, tak tahulah. Okay? Jadi ini kaca, ini udara. Jadi bila udara ni maksudnya kurang tumpat. Okay? Kaca ni adalah lebih tumpat. Okay? Lebih tumpat. Jadi bila kamu alirkan cahaya, kamu kasih tembak cahaya, dia akan terbias. Bila dia melalui kaca, dia akan terbias mendekati garis normal. Ni saya cerita je lah sebab kamu tak ingat sudah ni. Maksudnya daripada kurang tumpat kepada yang lebih tumpat, LT itu maksudnya lebih tumpat, cahaya yang dibiaskan itu mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Itu cahaya. Ini cahaya yang kamu belajar dulu. Tapi kalau bunyi, konsepnya sama. Daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, dia menjauhi garis normal. Jadi kalaulah azan ataupun karaoke dari rumah yang sangat cantik dan indah itu, kalau ada orang menyanyikan, jadi saya lukis di sini satu gelombang. Macam tu kan? Dia mengeluarkan gelombang bunyi. Okay? Bila dia sampai di permukaan yang merentasi, permukaan yang suhunya kurang panas, sudah di sini sangat panas. Ini kurang panas, maksudnya daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Kurang tumpat ke lebih tumpat, ingat ini ada garis normal. Sempadan tu kan, yang memisahkan antara dua medium tu, dia ada garis normal. Jadi konsepnya sama, iaitu dia mendekati garis normal. Macam tu. Boleh ikut setakat ni? Boleh cikgu. Boleh kan? Jadi sekarang ni dalam bunyi kah, dalam cahaya kah, daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, dia mendekati garis normal. Kalau gelombang air dulu, kawasan dari dalam ke cetek ke dalam yang mendekati garis normal. Ingat balik. Dari dalam ke cetek. Jadi imajinasi dia seolah-olah di kawasan sini, kawasan air dalam, semakin ke atas semakin cetek. Itulah kamu boleh imagine jugalah. Jadi sangat kurang tumpat ini. Juga. Cetek ke dalam ke dalam ke cetek? Saya pun keliru sudah ni. Cetek ke dalam. Cetek ke dalam. Betul ke cetek ke dalam tu? Cek balik. Dalam ke cetek. Cek balik. Saya pun tengok aku keliru juga ni. Aku cek balik ni. Oh ya cikgu, dalam ke cetek. Dalam ke cetek tu kan? Ya. Mendekati. Mendekati. Bukan jadi mendekati. Daripada dalam ke cetek. Jadi maksudnya tadi, semakin ke atas kita anggap dia semakin cetek. Jadi bawah ni dalam, sangat dalam. Ini dalam, ini cetek, ini sangat cetek. Jadi bila dia merentasi lapisan udara yang berikutnya ni, kita ada lagi garis normal. Jadi setiap lapisan itu, setiap sempadan itu, dia akan ada garis normal. Yang mana makin kita ke atas, kalau saya lukis balik ni tak berapa nampak. Ini saya kasih kurang sikit dia punya condong dia tu. Dia punya tu sudutnya tu macam tu. Okay, masih mendekati lah. Jadi kalau saya lukis lagi garis normal di sempadan yang berikutnya, makin
makin dia mendekati lah. Sebab dia daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi sebab itu, lukisan gelombang itu yang kamu tengok dalam buku teks tu, dia warna pink ke warna merah tu. Sebab itulah muka gelombang, ni muka gelombang dia ni, yang 90 darjah dengan arah perambatan tu. Dia bergerak macam tu. Dia mesti sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan. Sebab itu dia menjauhi daripada telinga kamu yang cantik di sini. Ni telinga kamu ni kan. Sebab itu tak masuk dalam telinga. Tak dengar lah. Maksudnya tak dengar lah. Jadi inilah cerita dia. Inilah kalau soalan dia 4 markah. Saya tak tulis lah ayat dia. Cuma saya mau bagi gambaran dia. Kalau kamu ditanya, kamu boleh lukis gambar. Dan kamu jangan buat shortcut macam saya ni. Kamu lukis gambar ni, kamu buatlah ayat penuh. Ni sangat, udara sangat kurang tumpat. Ini udara kurang tumpat. Kamu buat ayat penuh lah di dalam gambar itu. Lukisan bergambar ada markah dia dalam fizik. Jangan bimbang. Kalau dia suruh kamu terangkan mengapakah bunyi tidak kedengaran daripada suatu sumber pada waktu siang hari, contoh. Jadi kamu lukis, inilah penerangan. Inilah gambar menerangkan segala-galanya. 4 markah tu adalah di mana-mana. Saya tak cerita detail lah. Nanti kalau ada contoh soalan, baru saya cerita detail lah di mana markah. Tapi gambaran ini sudah dapat. Kalau saya tengok gambaran ini dengan ada perkataan-perkataan ataupun label-label yang boleh dibaca, bukan singkatan macam ini, maksudnya memang full mark dalam tangan lah, tak ada masalah. Dia ini kita bincang kemudian lah, tapi inilah dia punya penerangan detail dia. Jadi kalau waktu malam, benda yang sama, lukisan ni dia serupa, dia tak sama tapi dia serupa, cuma yang bezanya adalah apa sahaja yang berbeza dengan malam. Dari segi lukisan, mana yang berbeza? Malam dia punya panas di atas juga. Kalau malam maksudnya dia terbalik kan? Betul juga. Malam dia terbalik. Ini kenapa saya tulis S saja sini? Apa maksudnya? Sangat panas. Cikgu terpadam. Sejuk. Ada. Sangat sejuk sini kan? SS. SS. Selain daripada shot sendiri itu, dia sangat sejuk di sini ni. Okay? Jadi, kalau malam maksudnya dia terbalik. Dia terbalik, lapisan dia terbalik. Jadi itu saya nak kamu, bukan wajib lah. Maksudnya kamu buat sendiri. Lukisan dia ni sebiji sama. Cuma susunan dia terbalik. Yang di atas duduk, yang paling bawah duduk di paling atas. Dan seterusnya terbalik. Jadi lukisan dia ni, adakah dia mendekati garis normal ataupun menjauhi garis normal? Kalau sekarang ni dia mendekati dia. Makin lama dia makin dekat dengan garis normal. Warna kuning tu garis normal. Ni kamu tengok sudut dia ni makin kurang ni. Daripada satu lapisan ke lapisan berikutnya, sudutnya makin berkurang. Ini besar, ini kecil. Jadi kalau waktu malam dia terbalik, semua terbalik, maksudnya dia akan menjauhi kan. Jadi lukisan dia nanti tu dia akan jadi, saya tak buat sini secara detail, dia akan jadi macam ni lah. Tapi kamu buat sendirilah dia punya tu. Saya hanya bagi rough cerita yang tentang panas saja. Yang sejuk tu saya harap kamu boleh fahamlah, dia cerita yang sama, cuma terbalikkan dia punya ayat dan gambar dia lah. Okay? Kasih songsang ayat dia dan gambar dia. Okay, jadi itu adalah cerita tentang malam dan siang lah tadi. Okay, berkenaan dengan tajuk dan teluk. Sekejap. Yang malam tu tadi boleh difahami ataupun perlu saya lukis juga? Cikgu, Yes. kalau sudah lukis tu tidak payah kasih terang guna ayat kah, Cik? Yang penting syarat dia, kalau kamu diminta menerangkan, lukisan bergambar kamu tu ayat tulis di sana. Ayat tulis di sana. Maksudnya tak payah lagi buat perenggan. Maknanya dalam gambar ada ayat. Macam lukisan gambar rajah kan. Gambar rajah maksudnya dalam rajah tu ada penerangan. Tapi secara simple sajalah. Secara simple. Sebab kamu sudah lukis, jadi dalam lukisan itu sudah menjelaskan segala-galanya. Cuma buat ayat itu yang saya kata tadi tu lah. Jangan buat shortcut lah macam saya buat ni. Ni dia punya singkatan ni tak boleh, kena ayat penuh. Okey, Cikgu. Kena ayat penuh lah. Okay? Tapi yang malam tu macam mana? Mau saya lukis juga yang malam? Lukis Main undi cikgu. Lukis? Main undi cikgu. Main undi. Tapi tadi saya dengar lukis tu, kalau ada seorang suruh lukis memang saya kena lukis lah. Sebab yang lain tu tak respon, undi rosak kira undi rosak. Okey, Cikgu. Dia rosak. Okay, baik. Jadi kita try Okay, jadi kalau malam kita ada lapisan yang sama. Cuma waktu malam di bawah lebih sejuk, di atas lebih panas. Sebab waktu siang udara panas naik ke atas. Jadi malam tu mestilah yang bawah sudah sejuk, atas panas pula. Gitulah logik dia. Okay. Jadi di bumi, ini bumi. Okay, lapisan dia sama Lapisan tu kamu boleh buat banyak Saya buat tu 4 saja kalau tak silap tadi 4 kan. Kamu sebab saya boleh tahu istilah dia sangat
dengan tadilah yang perkataan sangat-sangat tu, maka saya boleh buat 4 lah lapisan dia. Okey. Jadi kalau saya buat di bawah ni, okey, kalau malam tu ada bintang ni, bintang pula, bulan. Okey, di bumi, dekat dengan bumi dia sangat sejuk. Okey, udara sangat sejuk. Jadi saya buat di sini SS sangat sejuk di lapisan dekat dengan tanah ataupun dekat dengan bumi. Lepas tu dia akan jadi sejuk sikit. Tadi sangat sejuk, semakin atas semakin kurang sejuk. Lepas tu dia akan jadi sini panas. Panas tu bukan maksudnya sampai mendidih. Panas itu maksudnya dia kurang sejuk lah. Dia makin kurang sejuk lah. Jangan pula fikir panas tu macam mendidih. Kan? Jadi di atas sekali adalah sangat panas. Kalau kamu mahu tambah lagi di atas tu terlampau panas pun boleh juga. Tapi tak payahlah lebih-lebih. Buat biasa-biasa je. Okay, 4 lapisan. Yang kedua, ketumpatan. Bila kita sudah tahu suhu dia ni, maka dia ada kait dengan ketumpatan. Tadi kalau sangat sejuk, maksudnya dia paling tumpat. Jadi saya label di sini sangat tumpat ataupun paling tumpat ke saya buat tadi. ST. Sangat tumpat di bawah ni. Sebab udara dia paling sejuk. Lepas tu makin ke atas dia makin kurang tumpat. Jadi saya buat tumpat saja. Lepas tu di sini kurang tumpat. Last sekali sangat kurang tumpat. Terbalikkan gambar sekejap. Okey. Lepas tu kita lukislah satu gelombang bunyi karaoke. Bukan gelombang lah, maksudnya dia punya arah arah perambatan. Kalau muka gelombang kita belum lukis, kita lukis arah dulu Okey, contoh ini ada gelombang bunyi. Okey, ini adalah orang menyanyi lagu apa? Macam tu ke? Okey. Jadi bila dia travel, maka dia akan lepas sempadan antara dua lapisan udara yang berbeza ketumpatan Ni. Maka ada satu garis normal. Jadi ada macam ni lah. Okey, lepas tu kita faham. Oh, di bawah tadi tu sangat tumpat. Di atas dia kurang tumpat. Maksudnya dia travel dari yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Kita faham dulu dari tingkatan 1 atau tingkatan 2 dalam pembiasan cahaya. Oh, dia akan menjauhi garis normal. Bila menjauhi, maksudnya bukan lagi macam ni. Itu mendekati garis normal. Tapi dia menjauhi, move away tengok sudutnya tu makin besar Mula-mula kecil. Kita tengok sudut di antara garis normal ke gelombang itu Jadi sudutnya mula-mula kecil, tiba-tiba jadi besar pula sudut dia. Okey, macam tu. Bila dia sampai di sempadan berikutnya, ini sempadan yang ketiga sudah ni. Kedua ni, sempadan kedua ni. Ada lagi garis normal yang kena lukis. Macam tu. Dan kita faham lagi, oh di sini kawasan tumpat, di sini kurang tumpat. Maka kita ingat balik, oh mesti menjauhi lagi garis normal. Maka dia selalu makin lama makin menjauhi garis normal. Jadi ini kecil, yang sini sudutnya besar. Dan last sekali, sebab itu kita tak payah lukis banyak. Kamu lukis 3 macam ni pun dah cukup menjelaskan. Kalau kamu ada banyak lagi lapisan udara tu, kamu akan dapati bahawa dia makin lama makin turun ke bawah lah. Dia makin lama makin terbias. Last sekali kamu akan dengar lah masuk telinga kamu tu. Okay? Jadi sebab itu mengapa malam kita boleh dengar dengan lebih jelas. Itu je lah. At least kamu lukis macam ni pun sudah cukup ni. Tak payah lukis banyak-banyak lah. Sebenarnya ni pun tak payah ni Yang ni tak payah sebenarnya. Setakat 3 itu pun sudah okey lah. Okay. Cuma saya buat tambahan tu sebab daripada dulu saya suka guna bahasa yang macam ni. Kalau di bawah ni sangat, di sini tak ada sangat. Ini tak ada sangat, di sini sangat. Maknanya yang sangat-sangat tu di hujung-hujung. Gitu. Lepas tu saya buat 4 tu. 4 lapisan tu. Okey, boleh? Boleh cukup. Ni waktu malam waktu malam. Tadi waktu siang. Malam. Jadi kalau kamu baca ayat dia, okey. Kita tengok ayat dia. Udara berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Yang paling bawah lah maksud dia, paling lebih sejuk. Paling sejuk lah di bawah. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Tengok dia mendekati. Makin lama dia makin mendekati permukaan bumi. Last sekali dia akan sampai lah. Tapi saya tak lukis lah di belakangnya lagi ni. Dia akan terbias makin lama makin mendekati dari permukaan bumi. Hal ini menyebabkan bunyi lebih kuat pada waktu malam. Itu memanglah. Okay? Jadi itulah kamu boleh dengar dengan lebih kuat. Okay. Berkenaan dengan Tanjung. Ini yang dalam video yang simpang mengayau tu kan. Saya rasa saya tanya dulu lah, ada yang tak faham ke tentang ni, penerangan Tanjung ni?
Tanjung dengan Teluk, dua kawasan yang berbeza. Okey, tapi saya bacalah ayat dia kan. Okey, mula ni saya tengok gambar dia. Okey, ini kawasan Tanjung, ni kawasan Teluk. Okey, Teluk. Okey, tengok barisan ni dia ambil satu garisan ni, dia tengok perbezaan dia. Kalau kawasan Tanjung di sini adalah kawasan yang cetek tapi sebaris dengan dia, ini kawasan Teluk sebaris dengan Tanjung tadi tu, ini lebih dalam. Ini lebih dalam. Ini lebih cetek, ini lebih dalam. Okey. Jadi saya tengok ayat dia. Jadi dia punya ayat dia, sebab ini cetek maka laju lebih rendah. Okey, ini kawasan cetek. Kamu tengok panjang gelombang dia tu makin rapat tu, maksudnya dia lebih rapat berbanding sini. Maksudnya di sini kawasan itu laju gelombang dia adalah lebih rendah. Ni lambda dia kurang Kalau saya labelkan di sini, lambda dia di sinilah saya label di bawah sikit. Lambda dia sini, lambda dia rendah. Maka laju dia V dia adalah lebih rendah. Okey. Tetapi di sini kamu tengok lambda dia tu lebih tinggi berbanding sini. Okey, ini lambda dia lebih tinggi. Maksudnya di kawasan dalam tu, kamu ingat sebelum ni kalau lambda dia besar maksudnya kawasan dalam. Okey. Jadi maksudnya di sini lajunya V-nya lebih tinggi. Di kawasan sini V dia, laju dia lebih tinggi. Okey. Tapi kedua-dua ini makin ke pesisir pantai, kedua-dua gelombang di Teluk dan Tanjung, kedua-duanya makin merapat lah. Maksudnya dia akan membengkok, mengikut bentuk pantai lah. Sebab bentuknya macam ni kan. Jadi kawasan cetek itu memang bentuknya mengikut bentuk pantai lah. Okey. Jadi di sini ayat dia tulis, apabila muka gelombang air merambat ke Tanjung, okey, dia tengok Tanjung dulu, tadi Tanjung, laju gelombang berkurang, menyebabkan panjang gelombang lebih kecil. Panjang gelombang lebih kecil ni. Okey, panjang gelombang lebih kecil, laju berkurang. Muka gelombang air yang menuju ke arah Teluk, okey, sekarang kita cerita kawasan Teluk di posisi yang sama sebelah-sebelah tadi tu. Muka gelombang air yang menuju ke arah Teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih besar, okey, lebih tinggi, dan panjang gelombang yang lebih besar. Maksudnya di kawasan petak ini lajunya lebih besar, panjang gelombangnya lebih besar. Dalam gambar pun jelas sudah nampak. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. Okey, jadi dia membengkok mengikut bentuk tepi pantai lah. Okey, setakat tu boleh? Ini kan bentuk pantai ni. Bentuk pantai ni. Ini pasir lah. Ini pasir. Ni kawasan cetek tu pun dia mengikut bentuk pantai juga tu cuma tak nampak lah sebab ada air. Okey. Jadi dia mengikut bentuk pantai. Tak kisahlah kawasan Tanjung ke, kawasan Teluk ke, kedua-dua kawasan itu air dia nanti, dia punya muka gelombang dia ni yang saya warnakan dengan warna purple gelap ni, dia akan mengikut bila mau sampai di pasir sudah tu, dia akan mengikut bentuk pantai lah. Gitu. Itu maksud dia mengikut bentuk pantai. Dia punya muka gelombang dia Awal-awal dia lurus ni kan. Dia lurus saja, tak mengikut lagi bentuk pantai tu. Okey. Jadi jadi point dia punya yang paling akhir, perenggang di bawah dia, kalau kamu baca putih. Yang di bawah dia sekali tu, pembiasan gelombang menyebabkan tenaga, ni penting. Pembiasan gelombang tadi dia membengkok tu maksudnya terbias lah. Pembiasan gelombang menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan Tanjung, menyebabkan amplitude ombak lebih besar. Di kawasan Tanjung Tanjung amplitude ombak lebih besar. Nanti saya tengok gambar di balik. Di kawasan Teluk, tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas, menyebabkan amplitude gelombang lebih rendah dan air lebih tenang. Penerangan dia ditunjuk sudah di gambar tadi. Tengok anak panah warna kuning. Cuba tengok anak panah warna kuning. Okey. Mula-mula kalau dia tak bagi yang kuning-kuning tu, tak bagi contoh, kamu kena ingat muka gelombang sentiasa 90 darjah dengan arah perambatan. Jadi kalau kita nak lukis, kita kena lukis sentiasa pastikan setiap muka gelombang yang dilalui itu sentiasa 90 darjah. Maksud dia, sebab itu dia lukis macam ni. Cuba kamu tengok Sebab itu dia lukis, dia terbias macam tu. Sebab kita ingat muka gelombang dengan arah perambatan dia sentiasa 90 darjah. Sebab itulah arah dia jadi macam ni, kuning ni. Yang di sini pula dia jadi macam ni.
Tu arah perambatan dia ke sana. Jadi kalau kamu perasan di kawasan Tanjung ini, kalau saya lukis banyak, dia sebenarnya banyak lagi banyak lagi dia punya apa ni? Arah perambatan dan muka gelombang dia tu 90. Jadi kalau kamu perasan dia akan seolah-olah dia tertumpu pada Tanjung. Itulah yang menyebabkan ombak lebih besar di Tanjung. Sebab tenaga gelombang itu ditumpukan pada satu tempat Tanjung lah. Tetapi kalau kawasan Teluk, kamu perasan di kawasan Teluk sini, okey, kalau saya lukis tambahan lagi, saya akan lukis secara 90 darjah dengan arah itu dengan muka gelombang. Okey, kalau saya cuba lukis lagi, dia tak pernah tertumpu. Dia akan lari daripada berpusat. Dia tak pernah ada pusat tertentu. Dia akan tersebar dengan lebih meluas. Jadi maksudnya di kawasan Teluk sini kurang bahayalah. Maknanya ombak dia hanyalah biasa-biasa saja, macam di Esplanade. Bukan di Esplanade, di apa tu? Di gerai makan dekat Maybank tu. Macam tu lah. Ombak dia slow-slow je. Okey, jadi itu penerangan untuk perenggan yang tadi. Kawasan yang lebih kuat ombak, ini kawasan yang amplitude dia sangat tinggi. Okey, ini amplitude dia. Saya guna huruf A, dia sangat-sangat tinggi. Kawasan Tanjung. Kawasan Teluk, amplitude dia, A dia sangat-sangat rendah. Amplitude gelombang sangat-sangat rendah. Amplitude tu maksudnya boleh kata ketinggian ombak lah. Amplitude tu kan orang belajar dia adalah sesaran maksimum dari titik keseimbangan kan. Jadi ibaratnya dalam kes ombak ni, ketinggian ombak lah. Ketinggian ombak. Boleh? Ada ni, pasal ni ada nak tanya apa-apa? Okay. Yang penting kamu dapat tangkap dia punya konsep dia lah. Ayat dia tu dalam buku teks tu adalah ayat-ayat poin-poin dia tu. Yang penting kita faham cerita dia tu pun kiranya okey, sudah tu untuk fizik kita faham kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni. Boleh ke ni? Boleh juga. Boleh kan? Jadi itulah dia punya tentang fenomena pembiasan di Tanjung dengan di Teluk. Dua kawasan. Jadi kalau saya tanya kamu, kawasan mana lebih selamat untuk didirikan chalet-chalet ataupun homestay ke, hotel ke? Kawasan mana yang lebih Kawasan selamat? Teluk juga. Mestilah kawasan Teluk kan? Sebab kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai juga. Okay, sorry. Betul lah. Tapi itu maksudnya semua pantai tu dia tak sebut Teluk Tanjung kan? Okay, tapi poin dia di sini, kawasan Tanjung itu kalau kita nak bina sesuatu bangunan ke apa, dia kurang selamat lah. Kalau kawasan Teluk, dia lebih selamat. Sebab tadilah ombak dia tu, kamu kalau di sekitar ni, kamu boleh tengok di kawasan Teluk. Jelas di kawasan Teluk, di sekitar gerai makan dekat Maybank sana tu. Kan ombak kan Teluk kan macam tu. Jadi ombak dia tu, dia punya ombak dia kecil-kecil saja. Okay, jadi itu adalah penerangan untuk fenomena pembiasan yang kedua. Jadi saya rasa saya tak, lukisan tu ada dalam buku modul tu, skema dia tu ada. Kalau ada masalah, saya rasa lukisan minggu lepas pun yang hantar tak ada masalah kamu. Maknanya semua betul lah. Okay, jadi yang ni kamu boleh rujuk pada skema. Jadi untuk lukisan saya tinggalkan, kamu boleh tengok skema lah. Yang saya nak fokuskan adalah nombor 1 dengan nombor 2 yang ni nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, dalam skema dia punya jawapan, dia punya ayat dia, skema tu agak panjang lah. Sebenarnya rumus dia simple je Kau jangan terpedaya dengan skema, jangan salin skema tu Kita buat apa yang kita sudah belajar Yang kita belajar rumus pembiasan ada yang ini kan. Betul, ini kan? Betul juga. Jadi kita guna tu je. Dalam skema tu dia guna dia punya mazhab sendirilah. Tapi betul, cuma saya takut kamu keliru dengan simbol-simbol dia Jadi di sini kita guna ini sahaja. Jadi kita tengok balik maklumat yang dia bagi. Okey, dia bagi panjang gelombang, dia ada dua, kawasan dalam dengan kawasan cetek. Maka saya labelkan satu itu merujuk kepada dalam. Ini dalam. Okey, yang ini adalah kawasan cetek. Okey. Jadi dalam dia bagi panjang gelombang yang dalam 3.2. Jadi saya masukkan sahaja apa-apa maklumat dia ada Jadi kalau saya masukkan di kawasan dalam, panjang gelombang dia 32. Okey, 3.2. Jadi di bawah 3.2.
Apa lagi di kawasan dalam? Dia bagi hal lajunya adalah 2V. Okey, kawasan cetek adalah yang 2 tu, yang simbol 2 tu. Apa ni kawasan cetek? Memastikan gelombang air satak. Hal lajunya V. Kawasan cetek hal lajunya V. Ada dalam ayat dia ni. Okey. Jadi di bawah ni adalah panjang gelombang kawasan cetek. Maka kita label lah apa-apa. Dia tak bagi waktu dia tanya. Jadi dia kita labelkan lambda 2 lah. Okey. Jadi kita pakai rumus. Kalau dalam SPM kamu buat ini, kamu dapat sudah ni markah dia. Sama ada 1 ke berapa, tak kisahlah. Ini markah dia 1. Okey. Kita nak cari V2. Nanti mesti ada yang tanya, cikgu, V tu kita tak tahu macam mana mau cari lambda 2 sebab kurang maklumat dia. Kalau ada V ni bolehlah cari. Sebenarnya dalam matematik tak susah pun kamu belajar. Kalau dua-dua kiri dan kanan itu ada huruf yang sama, kamu boleh apa? Boleh? Gabung. Boleh gabung. Kamu boleh mansuhkan dia, boleh potong dia lah. Ataupun kamu pindahkan, sama juga, potong juga nanti. Jadi 2V tu per dengan 3.2 tu di sebelah kiri tu, ini adalah 1 darab V kan. Kalau dia tulis V saja tu maksudnya dalam matematik 1 darab V. Jadi V ni yang 1 darab V. V tu saya pindahlah ke sebelah bawah ni jadi bahagi. Jadi saya bahagikan dengan 3.2, saya letak V kat situ. Jadi tinggal di sini 1 per lambda 2. Ini saya punya pemahaman lah. Mungkin cara kamu darab silang pun boleh darab silang sama juga Jadi di sini saya tengok, oh ni kan boleh potong V dengan V sama. Tak ada masalah, dia akan hilang juga. Okey, ada satu lagi kaedah darab silang. Jadi kalau darab silang kamu mungkin lebih kenal kot darab silang. Jadi saya buat darab silang benda yang sama. VV tu dia akan hilang Jadi bila kita darab silang, kita darablah silang 4 darab silang. Macam mana kamu darab tu tak kisah, yang penting bersilang. Jadi 2V darab dengan lambda 2 sama dengan 3.2 darab dengan V. Jadi V ni darab V. Kalau saya pindah jadi bahagi, sama juga, dia akan potong juga. 2V darab dengan lambda 2 bahagi dengan V juga. Jadi V dengan V ni potong juga, hilang juga akhirnya. Jadi tak penting pun nilai V tu. Jadi tak perlu tahu pun Dia akan termansuh. Dia akan termampus dengan sendiri juga Jadi di sini saya tulis 3.2. Maka last kali saya boleh simplifykan. Bila VV tu hilang, maka yang tinggal tu adalah 2 lambda 2 sama dengan 3.2. Maka lambda 2 dalam matematik biasa kita pindahkan 2 jadi bahagi je lah. Dapatlah jawapan dia, apakah lambda 2. Okey. Jadi ini saya tinggalkan untuk kamu kirakan. Tapi dalam skema dia harap-harap betul lah skema dia. Betul ke tu skema dia? 1.6 betul. 1.6 cm lah. Okey. Boleh. Ini soalan nombor 1 lah. Okey. Jadi soalan nombor 2 nombor 1 okey. Nombor 1 okey. Okey cikgu. Okey kan? Okey, nombor 2. Nombor 2 tu lukisan tu. Macam tadi tu lukisan tu saya rasa kamu expert cuma saya ulang balik lah. Saya rasa kamu tak perlu tahulah macam mana dia boleh bersambung macam ni. Sebenarnya kalau ikut betul dia memang bersambung tu tapi dalam saya tak pastilah. Dalam buku teks dia syaratnya tak semestinya sampai yang di sini bersambung kamu lukis yang jauh-jauh dekat sini pun macam ni pun tak ada masalah sudah. Tak semestinya sampai kat sini tak mestinya lah. Okey. Tapi saya rasa itu tak ditekankan. Okey, tapi dalam buku ni kalau kamu perasan agak salah dia punya lukisan dia siapa perasan dia punya skema dia ni? Apa yang salah dia? Bukan salah lah, macam kurang tepat lah. Arah pembiasan dia. Arah dia sepatutnya macam mana? Pergi atas. Pergi atas? Ini kawasan cetek. Ni cetek, ini dalam kan? Menjauhi kan mendekati sepatutnya? Mendekati. Menjauhi. Yang sudutnya betul. Ini betul. Kecil jadi besar. Betul. Tak ada masalah. Masalahnya di sini. Cuba kamu tengok sudutnya tu. 90 kan? Tidak. Itu masalah dalam lukisan dia. Maksudnya jangan tiru dengan dia ni. Maksud saya kamu kena guna protractor. Betul-betul. Kalau saya tengok lukisan dia ni, saya kena ubah dia punya garisan dia tu, dia jadi menegak sikit lah. Tapi kamu boleh try guna protractor kamu lah. Sepatutnya begitu sikit tu. Sebab dia kena 90 selalu 90. Ingatlah tu. Yang dia buat ni bukan 90 ni, mungkin dalam 70 ataupun 80 ke begitu. Ni macam 80 ni, bukan 90 tu. Okey. Jadi dia punya lukisan dia tu sepatutnya dia lebih tegak sikit lah. Macam tu. Okey. Jangan
100% ikut dalam skema tu. Apa yang kamu kena faham adalah 90 darjah itu Yang di sini boleh tengoklah dia punya lukisan dia. Ni lebih tepat sikit lah 90. Ni tak ada garis normal macam pelik ni. Kamu kena lukis dia punya garis normal tu adalah markah tu dia mendekati. Lebih besar jadi kecil. Okey, besar kepada kecil maknanya mendekati garis normal. Ini dalam, ini cetek kan. Okey, ada soalan? Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey. Yang tadi tu yang kamu terdengar secara langsung tadi tu ignore rupanya ada beberapa yang tersalah cakap lah. Okey, kita tengok balik soalan nombor 3 ni. Rupanya penyelesaian tadi tu soalan nombor 2. Soalan nombor 3 yang kedua, yang ini. Yang kita bincang secara Google Meet tadi tu lah. Itu untuk soalan yang jawapan untuk nombor 2. Nombor 1 ni mudah je rupanya. Kita tengok balik. Okey, gelombang bergerak dari kawasan cetek ke kawasan dalam dengan frekuensi 10 Hz. Jadi frekuensi kita ada 10 Hz. Frekuensi tak berubah daripada dalam ke cetek ataupun cetek ke dalam, frekuensinya tetap sama 10 Hz. Okey. Jadi nisbah panjang gelombang di kawasan cetek dan kawasan dalam adalah 4:5. Jadi nisbah maknanya saya tulis lambda 1 nisbah lambda 2 macam yang kita bincang tadi lah di Google Meet. Saya tulis ini adalah 4:5. Maksudnya ini cetek, ini dalam. Okey, 1 tu cetek, 2 tu dalam. Frekuensi sama je, dalam cetek dia sama je 10 Di sini 10 frekuensi, di sini pun 10 juga. Okey. Itu. Lepas tu dia kata apa? Kelajuan gelombang di kawasan cetek adalah 8. Kawasan cetek lajunya adalah 8. Jadi saya buat V1. 1 merujuk kepada cetek Jadi V1 ni adalah 8. Jadi maklumat yang dibagilah. Kita ada nisbah, kita ada frekuensi dan kita ada laju di kawasan cetek Jadi soalan minta panjang gelombang ombak di kawasan cetek. Jadi kita nak tahu lambda 1 di kawasan cetek. Jadi kita ingat balik rumus gelombang. Okey, rumus gelombang di kawasan cetek. Okay, kita ada maklumat sudah cukup sebenarnya di kawasan cetek. Ini kawasan dalam. Okey, kawasan cetek kita ada V1 iaitu 8 kan. Frekuensi kawasan cetek kita ada sudah sebenarnya 10. Jadi kita nak tahu lambda 1 sebenarnya cukup sudah maklumat dia ni. Tadi saya terbincang yang untuk jalan kerja yang soalan yang kedua sudah tadi yang di Google Meet tadi tu. Jadi itu kamu buang ke tepi lah. Okay? Jadi yang ini kita ada maklumat ni, maka kita bolehlah cari lambda 1 dengan rumus yang gelombang biasa. Yang kamu belajar sebelum ni, V sama dengan F lambda. Rumus ni. Okey, rumus ni. Jadi V sama dengan F lambda maksudnya kita pakailah. Jadi di sini ada V1 dengan lambda 1. Jadi kita nak cari lambda 1, maksudnya kita kena pindahkanlah F itu kita kena pindahkanlah F itu ke bawah V. Jadi V1 per F mana bahagilah. Jadi kita tekan kalkulator, 8 bahagi dengan 10 sejak dapat jawapan dia 0.8 cm S negatif 1. cm S negatif 1. Okey, jadi kita dapat lambda 1. Lambda 1 benda yang simple soalan yang pertama tu. Okey, soalan yang 3 yang kedua tu 3/2. Kelajuan gelombang di kawasan dalam. Okey, kita nak tahu V2. Kita nak tahu V2 dalam itu apa. Berapakah dia punya kelajuan di tempat yang dalam. Jadi tapi dalam kawasan dalam di sini V2 pun kita punya panjang gelombang dia tak tahu kan? Tak tahu. Ni tiada maklumat dia tak bagi, dia hanya bagi nisbah. Jadi macam mana nak? Tapi frekuensi tahu kan? Frekuensi dia masih 10. Jadi untuk tahu V2 kita tak boleh direct lah. Maksudnya lambda 2 tak tahu, hanya F saja yang tahu. F1 saja maklumat kita tahu. V2 macam mana mau cari? Tak cukup maklumat. Jadi sebab itu kita pakai nisbah tadi tu. Jadi kita buat dalam bentuk nisbah. Lambda 1 kita buat dalam bentuk pecahan Nisbah tadi tu kita tukar kepada bentuk pecahan lah. Lambda 1 nisbah lambda 2 tu saya tulis lambda 1 per lambda 2 sama dengan 4/5. Ini yang dalam Google Meet tadi tu, inilah dia punya jalan kerja dia Okey. Jadi kita tengok balik. Okey, kita tengok balik rumus gelombang untuk pembiasan ni. Kita ada rumus tadi tu V1 per lambda 1. Ini rumus asal dia yang kamu belajar dalam pembiasan ni adalah V2 per lambda 2. Bila kamu darab silang, cuba kamu buat supaya bentuk jadi macam ni. Ada ini di atas, ini di bawah. Lambda dengan lambda 1 dan 2 macam ni. Jadi kita darab silang, kita dapat V1 lambda 1 sama dengan V2 lambda 1. V1 lambda 2, sorry. V1 lambda 2, V2 lambda 1. Jadi kita pindahkan ini ke sini. Pindahkan ini ke sini. Jadi darab kalau pindah jadi bahagi dan duduk di bawah lah. Jadi V1, V2 tu duduk di bawah, V1 di atas sama dengan lambda 1 per lambda 2.
Lambda 1 per lambda 2. Okay, jadi sekarang ni kita tengok bentuk ni. Ini sama. Ni kan macam sama. Jadi kita boleh buat ini. Kita kaitkan dengan itu untuk kita bentukkan satu yang baru lagi di situ. Jadi kalau saya tulis, okay, kalau saya tengok situ, kalau saya boleh tulis, saya tulis V1 per V2. Ini maksudnya macam persamaan serentak lah. Okay, persamaan serentak. Maksudnya yang ini kan dia adalah 4 per 5. Saya masukkan ini, masukkan gantikan tempat ini. Jadi saya dapat tulis V1 per V2. Kenapa tidaknya saya tulis macam ni saja kan? Maksudnya persamaan serentak. Gabung saja. Bila kita gabung, kita gantikan persamaan ini ke dalam sini. Gantikan ini 4 per 5 ni, gantikan dengan nombor ni. Jadi saya dapat persamaan baru. Dalam matematik tambahan, kamu labelkan ini sebagai 3 kan? Ini 1, ini kamu labelkan 2. Dalam matematik lah kamu belajar kan? Dalam tingkatan berapa tu persamaan serentak dulu tingkatan 2 kan begitu kan? Okay, tapi tak apa. Jadi kita dapat persamaan ini. Okay. Jadi kita tengok soalan dia balik. Soalan dia mahu V2. Jadi V2. Okay, V2. V1 ada kah? V1 ada, kena bagi kan? V1 ada. Jadi kita happy sudah. V1 adalah 8. Okay. Per dengan V2 memang tak tahu. Itulah tujuan kita. Dan di sini di sebelah kanan tu adalah 4 per 5. 4 per 5 macam tu. Okay. Jadi sekarang ni kita dapatlah. Pindah sajalah. Pindah-pindah. Dapatlah V2 nanti. 8 darab 5, 40. 4 darab V2 jadi 4 V2. Jadi kita mau cari V2, kita kena pindahkan ini ke sana, letak di bawah, bahagilah 40 bahagi 4 jadi 10. Okey, jadi 10 V2 dia. Unit dia adalah cm S negatif 1 itu V2 lah. Okey. Jadi rumusan untuk soalan yang kedua ni, dia bagi dalam bentuk nisbah, kamu tukar kepada pecahan dulu. Okey, tukar pada pecahan. Lepas tu kaitkan dengan rumus pembiasan yang kamu sudah belajar dalam tajuk, dalam subtopik pembiasan. Cuba tengok dia punya nisbah ni, cuba samakan dia bentuk dia. Samakan bentuk dia jadi macam ni, ada lambda 1 di atas, lambda 2 di bawah. Lepas tu dapatlah kaitan dia bila kita gabung. Kita darab silang tu, okey, kita darab silang. Kita cuba ubah bentuk dia tu, kita dapat satu perkaitan. Oh, rupanya lambda 1 per lambda 2 tu hanyalah nisbah V1 kepada V2 saja. Jadi kita dapat persamaan ini. Dan kita gabung dengan persamaan yang asal soalan tu bagi tu. Dalam bentuk nisbah tadi, gabungkan. Gantikan saja ni dengan 4 per 5. Okay, maksud dalam ni 4 per 5. Maka kita dapat persamaan yang baru. V1 per V2 kita dapat 4 per 5. Kenapa nak kena dapat V1 V2 ni? Sebab soalan dia mau cari V2. Jadi pastikan inilah yang V tu. Jangan pula nanti bila kamu ganti ini kamu letak lambda. Soalan tak mahu sudah lambda. Dia mahu V. Sebab tu kita kena ada yang ini. Perkaitan dia dengan sini. Okay. Ini. Jadi kita dapat di sini. Maka kita tengok balik maklumat V1 ada kena bagi sudah. Dan kita susun saja pindah-pindah semua tu. Dapatlah V2 sama dengan 10. Itu cerita dia lah. Okay. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Kamu tengok balik lah. Okay. Kalau kamu tak berapa dapat tu, ulang balik lah. Ataupun tanya saya secara personal lah. Okay. Jadi itu saja untuk kali ini. Seperti sebelum terlupa, dalam skema di buku tu ada beberapa yang tak berapa tepat lah. Tapi jangan ikutlah 100%. Skema tu kalau ragu-ragu kamu tanya. Okay, kamu boleh tanya. Cuma jangan ikut 100% lah. Okay, jadi situ sajalah untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain kali. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.